Tekan dulu ya. Yes. Dan nanti kalau kamu nak tengok ulangan dia, kamu boleh tengok di mana? Di YouTube channel cikgu. Okay, Cikgu Rafi. Okay, kamu cari je kat YouTube, type Cikgu Rafi, nampak logo Cikgu Rafi dengan gambar tu, itulah dia channel cikgu. Please like, subscribe and share. Supaya apa? Okay. Supaya kamu boleh mengetahui tentang video-video terbaru. Video-video terbaru ya. Okay. Kaya? Taklah. Mana ada kaya. Kan? Kalau kaya kan tak pakai t-shirt. Kaya pakai coat, blazer semua kan. Ini cikgu pakai t-shirt aja. Ni Okay. tak ada, tak semua pakai macam tu. Oh ya ke? Oh Boleh yalah. je. Mungkinlah cikgu tiru ni Mark Zuckerberg dengan siapa ni dengan pengasas Apple. Siapa nama dia? Pengasas Apple. Dia orang tu kaya ya, Steve Jobs. Dia orang tu kaya-kaya pakai t-shirt je. Cikgu pun pakai t-shirt je lah. Pakai t-shirt je lah Okay. Jadi orang kaya dia tak pakai coat dia pakai t-shirt je Semestinya. Okay. Orang kaya dia tak tunjuk. Betul. 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 Sebenarnya orang kaya, cikgu pun sebenarnya kaya jugalah sebab dekat dapur ada kaya. Kaya yang boleh sapu roti tu. Okay, mantap. Okay, baik. Okay. Okay. Baik. Taburan penduduk di Malaysia tak sekata dia tak rata sebab apa? Sebab banyak faktor dia. Pertama sekali, kalau kita lihat faktor utamanya iaitu tanah pamah. Kawasan tanah pamah. Sebab pertama kalau kita lihat sekali iaitu faktor-faktor fizikal lah. Kalau kita lihat faktor fizikal, apakah faktor fizikal dia? Iaitu tanah pamah, kemudian tanah tinggi yang kedua, dan juga kalau kita lihat di sini iaitu pinggir laut. Pinggir laut dan saliran. Okey, kita lihat di sini tanah pamah, yang ini yang ketiga. Okey, tanah pamah yang pertama sekali ni iaitu kawasan tumpuan penduduk. Sebab aktiviti semua ada, ekonomi dan kawasan pertempatan semua ada kat situ. Jadi sebab itu semua orang tumpu ke kawasan tanah pamah, tanah yang rata, senang nak buat rumah. Kalau kawasan tanah tinggi payah, nanti rumah sengit. Rumah sengit kan bentuk gunung macam ni kan. So buat rumah kat tepi ni, dah sengit. Nanti kamu jumpa mak kamu pun, "Hai mak, pagi-pagi bangun, hai mak." Kemudian mak kamu kata, "Hai, buat apa?" Dah sama-sama sengit. Kan tak boleh. Tak boleh. Jadi sebab itu buat di tanah pamah. Di tanah yang rata. Kan. Jadi macam tak logik je. Itulah kan. Jadi contoh kawasan dataran Kedah Perlis dan juga dataran Kelantan. Ini merupakan kawasan pertanian. Kemudian ada juga kawasan tanah pamah yang jadi bandar tau. Seperti di Seremban, Petaling Jaya dan juga di Sibu Sarawak. Kawasan tanah pamah lah orang suka berkumpul dan juga bina rumah, bina pejabat, kilang semua kat situ. Sebab senang. Kalau katakan tanah tinggi, kita tengok tanah tinggi kawasan ini kurang tumpuan penduduk. Okay. Oh, you see Janisha. Okay, yeah. Okay, thank you Janisha. Okay. Ya, kerana akibat darjah ketersampaian yang rendah. Baik, maksud darjah ketersampaian yang rendah maksudnya apa tahu? Nak sampai tu susah. Nak sampai ke tempat tu susah. Jadi, kawasan kediaman kalau tempat-tempat tinggal pun sukar dibina dan memerlukan kos yang tinggi kerana bentuk muka buminya yang tak rata. Kan cikgu cakap tadi, kalau kat tempat tinggi contoh macam kalau kita tengok Genting Highland tau. Genting Highland kan tempat tinggi kan. Kemudian diorang buat perumahan seperti buat kondo, buat apartmen yang tinggi-tinggi tu, diorang kena piling dalam-dalam, kemudian mereka kena jaga kawasan sekitar supaya tidak ada hakisan, kemudian baru boleh bina bangunan tinggi-tinggi. Kos dia lagi mahal. Sebab kalau tak buat macam tu, takut nanti bumbung tu tumbang. Dia punya bangunan tu tumbang. Jadi kalau nak murah boleh.
buat tempat tinggi macam tadi kan. Lepas tu buat rumah ikut bentuk muka bumi tu. So rumah tu pun sengit. Macam cikgu cakap tadi lah. Masalahnya Tapi kalau boleh rumah tu bina sengit. palang kat tepi-tepi dia. Boleh, tapi kos yang kena ada kos tambahan lah. Kos Padan tambahan tu muka lah, siapa suruh tak ada duit. memang memang padan dengan muka. Padan dengan muka. Jadi kalau kita lihat di sini orang takkan buat rumah sengit macam tu. Sebab nanti macam cikgu cakap tadi lah, semua sengit. Kan? Nanti bila turun ke bawah kan, pergi tanah rata semua sengit. Kau kenapa? Aku okey. Okey. Nanti jumpa mak kamu. Hai mak. Hai. Mak okey. Okey. Kau nanti mak saya boleh kelas juga. Okey. Okey. So tak apa dia. Tak apa. Memang kelas cikgu memang macam ni. Okey. Okey. Baik. So kemudian kalau nak tidur macam mana? Apa dah nak tidur pun tak tahu. Nak tidur senang je. Nak tidur macam mana? Tutuplah mata. Tutup mata. Bukan susah. Pasti terlelap. Kan, tutup mata. Tak pernah lagi orang tidur tutup hidung. Tak pernah. Tutup nak mata, tutup hidung. Tak ada. Orang tak buat macam tu. Okey, baik. Okey. Tu tidur selama-lamanya. So tutup mata. Tiba di Okey. situ. Tiba gitu. Okey, baik. Okey, so kawasan yang berpenduduk jarang melibatkan kawasan banjaran di Malaysia. Contohnya di mana tahu? Di Ulu Tembeling, Pahang, di banjaran-banjaran Kapuas Hulu, Sarawak dan banjaran Tahan di Pahang. Jadi ini kawasan-kawasan yang memang kurang penduduk lah. Kurang penduduk. Kadang-kadang rumah-rumah kat sana, okey, sebuah rumah kat sini kan. Kemudian jalan ke lalu hutan kan, baru jumpa sebuah rumah lagi. Kemudian jalan jauh kan, kemudian baru jumpa sebuah rumah lagi. Kena redah hutan baru jumpa rumah. Memang kawasan tanah tinggi ni memang dia jarang penduduk. Kemudian kita lihat bagaimana dengan pinggir laut dan saliran cikgu. Kalau kawasan pinggir laut dan saliran biasanya penduduk dia padat. Berpenduduk padat dan sederhana padat. Ada juga yang sederhana padat. Di mana kalau kita lihat tumpuan penduduk kawasan pinggir laut dan saliran ni, tumpuan penduduk akibat pengaruh apa tahu? Mereka boleh buat perikanan dan pertanian. Sebab itu nelayan dia akan tinggal rumah-rumah dia akan berada di pinggir-pinggir laut, di tepi-tepi laut. Tak pernah lagi rumah dia kat perumahan. Contoh kat rumah Subanjaya. Bila tanya kerja apa? Nelayan. Nelayan? Kan? Duduk kat Subanjaya, bandar, tengah-tengah bandar, kerja apa? Nelayan. Sampan kat mana? Sampan dekat Port Klang. Hari-hari pergi. Jauh gila. Orang tak buat macam tu ya. Orang tak buat macam tu. Kalau boleh rumah tepi laut. Supaya senang nak pergi menangkap ikan. Sebab itu kawasan tepi-tepi laut banyak penduduk yang menjadi nelayan. Ada siapa-siapa kat sini yang bercita-cita nak jadi nelayan? Ada yang bercita-cita nak jadi nelayan tak? Tak ada tak ada pula. Bagus. Siapa nak jadi? Kalau cikgu nak jadi. Kalau pengekspor Ya. ikan, makanan laut pula. Itu boleh. Itu boleh. Sebab itu cikgu. Ada lah. Cikgu nak jadi nelayan. Sebab itu rumah cikgu ni belakang ni je. Nampak ni? Laut punya angin kuat ni. Cikgu nak jadi nelayan ni. Nampak? Lepas ni tutup PC semua terus pergi mandi laut. Tapi tengok ombak kuat sangat lah. Ombak kuat sangat. Bahaya. Tak boleh mandi, bahaya. Okay. Tak ada polis ke? Kalau polis pun ada kat tepi laut, bahaya tu. Rupa-rupanya polis pun nak mandi. Tak, tu pantai yang cikgu beli sendiri. Pantai tu hak cikgu. Okey, baik. Pascal Pascal kau. Ni Pascal, topi Pascal ni. Kan. So, tapi sebenarnya bukan Pascal sebenarnya. Kan, pasal kau. Okey, baik. Terus. Tiba di situ. Okey, kawasan pesisir pantai.
Tapi takut saya nak keluar. Oh ya ke? Pesisir pantai dan sungai menyediakan kemudahan perhubungan yang baik tau. Seperti di Besut, Terengganu, okey. Kemudian di Sungai Rajang, Sarawak dan juga Sungai Kinabatangan di Sabah. Banyak. Okey. So terdapat juga kawasan berpenduduk jarang terutama di kawasan berpaya seperti Tasik Chini dan Tasik Bera. Di Pahang. Ini memang kawasan yang berpenduduk jarang. Sebenarnya Dream, rumah kau kat mana Dream? Ada polis pakai drone lagi ni. Rumah kau kat mana sebenarnya ni? Pelik benang kau ni. Kan? Ada drone bagai ni. Okey. Baik. Kita, yalah kelas kita. Rumah Dream kat Florida. Okey. Baik. Cikgu rasa cikgu pernah bawa kamu pergi ke Tasik Chini dan Tasik Bera kan? Kan? Pernah. So kawasan itu memang kurang orang. Okey, itu kurang orang memang tak ada orang kat situ. Okey, baik. Kita lihat faktor yang kedua iaitu faktor ekonomi. Yang menyebabkan kita kata kepadatan penduduk dan juga menyebabkan taburan penduduk berbeza-beza. Faktor yang kedua ialah faktor ekonomi. Sebagai contoh, kalau kawasan itu kawasan pertanian, jadi kawasan itu akan berpenduduk padat. Contohnya di mana? Dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan, Delta Rajang, tu semua padat. Sebab apa? Kawasan pertanian. Kawasan pertanian apa tu cikgu? Dataran Kedah Perlis, tempat tanam sawah padi. Kedah Bahang. Dia Widian dekat Kedah kan? Betul. Kat mana? Selangor. Selangor, serius ah? Ya. Are you sure? Okay. Yo. Okay. Baik. Kemudian Kampung cikgu. Oh, kampung kat Kedah. Kedah kat mana? Kedah kat Alustar dengan air hitam. Alok Star tu dataran Kedah Perlis. Betul. Alok Star tu dataran Kedah Perlis. Yes, itu banyak kawasan pertanian. Kan. Jadi banyak kawasan sawah padi. Kemudian yang kedua, kawasan yang memang kita kata kawasan perlombongan. Kalau kawasan perlombongan, dia memang akan menjadi tumpuan penduduk. Sebab apa? Sebab ada perlombongan seperti petroleum dan gas asli. Contohnya di mana? Di Kertih, Terengganu. Dan juga di Miri, Sarawak. Itu memang tumpuan penduduk ramai. Sebab apa? Ada petroleum, ada perlombongan. Sebab itu penduduk padat. Itu. Dan yang ketiga, iaitu kalau kawasan ada perikanan. Kawasan perikanan juga menjadi kawasan tumpuan penduduk. Dan kawasan perikanan biasanya berpenduduk sederhana padat. Contohnya di Semporna di Sabah, kemudian Tumpat di Kelantan dan Kemaman Terengganu. Tumpat di Kelate, Kemamang di Terengganu. Perikanan, fishing, fishery. Perikanan, fishery, fishing nampak tak? Kenalah. Tumpak di Kelate, kemudian Kemamang Terengganu. Kan cikgu pernah ceritakan antara Kelantan dengan Terengganu, mereka dulu selalu berperang. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Kelantan dengan lawan Terengganu dulu berperang. Siapa yang menang? Tak tahu. Kita menang. Siapa menang? Tahu tak? Selangor, apa dah. Kelantan Terengganu yang berperang. Dulu ada peperangan dulu sebelum back to tahun-tahun 1700 kat zaman Kesultanan Melayu dulu. Ya, betul. Sejarah. Dia berperang. Kenapa berperang? Halo, Sasi. Berperang dengan pedang, dengan keris pun semualah, dengan pistol. Kau ingat apa? Cowboy. Kau ingat cowboy? Bukan. Dulu Kelantan dengan Terengganu selalu berperang kerana kerajaan yang berbeza-beza. Kamu tahu tak siapa yang menang? Yang menang ialah Terengganu. Malaysia. Terengganu yang menang. Wah. Betul.
Kamu tahu kenapa Terengganu menang? Sebab bila Terengganu menang, dia dapat huruf G. Kelantan dia kalah, dia hilang huruf G. Sebab itu kalau pergi ke Terengganu, kalau ke Terengganu disebut menang. Kalau di Kelantan disebut meneh. Oh, betul. Kalau pergi ke Tak Terengganu, faham. okey. Kalau kat Terengganu, kalau ikan jadi ikang. Betul Kalau betul. kat Kelantan, Makan. ikan jadi ike. N hilang, Oh, G pun alah. hilang. Betul lah. Tak faham. Ah, tak, Tak saya tak jadi ada proses. betul. Jadi Tapi perang tu tak kan? Ke betul perang tu juga? taklah. Perang tu yang betul. Tak Eh, faham ada, bahasa ada. Kelantan. Okey. Satu lagi. Sajalah kita borak-borak ringan-ringan sebab ngantuk kan. Tak apa, kita boleh. Okey, satu Dia lagi. tak ngantuk. Okey. Tak apa, saya Kita bangun tahu. lambat mesti saya okey. Okey, antara lorat kita tahu lorat setiap negeri ada tahu. Lorat Johor ada, lorat Negeri Sembilan ada, lorat Perak ada, lorat Kelantan, Terengganu, Penang, Kedah kan. Cikgu nak tanya satulah. Antara lorat Penang dengan lorat Kelantan, mana yang lebih logik? Tak pasti. Penang, Tak pasti. Penang. Selangor punya lagi logik. Penang. Penang. Penang kot. Dia dah Penang. Contoh. Menang. Okey, contoh ambil ayat Ambil ayat. Contohnya apa tahu? Okey. Ayat dia begini. Aku pergi ke rumah nenek kau. Aku pergi rumah nenek kau, tapi nenek kau tak ada. Nenek kau tak ada. Okey. Jadi, kalau tukar pada ke ayat Kelantan kan. Okey, ayat Kelantan dia macam ni. Kau pergi rumah nenekmu, ni, gigi dia tak ada. Itu Kelantan. Gigi dia tak ada. Tapi kalau pergi Penang, Gigi dia tak ada. kalau pergi Penang, aku pergi rumah nenek hang. Pi dia tak ada. So mana yang lebih Pipi logik? Zola. Ya Allah, Mana macam yang lebih aku. logik? Mana yang lebih logik? Dengar Saya tu rasa Kelantan dua-dua kot. logik Gigi cikgu. Kelantan logik. Sebenarnya yang lebih logik Kelantan lah. Sebab kau pergi rumah nenekmu, gigi dia tak ada. Gigi tak ada tak apa. Pergi Penang, aku pergi rumah nenek hang, pipi dia tak ada. Pipi tak ada. Ya Tak Allah. logik. Pipi tak ada, tak logik. Okey. Ya Allah. Tahu lah cikgu. Pipi tu tahu apa maksud dia. Macam pergi-pergi tak nenek tak ada. Yelah pergi-pergi tak ada kan. Pergi-pergi dia tak ada. Macam Tapi tu. Dia pipi macam tu. dua tu ambil yang lain. Macam Penang ambil pi. Kan kalau Kelantan Kelantan ambil ambil gi gi. kan. Pergi. Pergi. Aku gi rumah nenek hang, gigi dah tak ada. Kan kalau Penang Gigi aku okey pergi rumah lagi. nenek hang, pipi dia tak ada. Kan. Pipi tak boleh cikgu. Tak boleh go. Tak itu. Selangor ambil apa? Selangor tak. Selangor. I go to your grandmother's house. Kan? She's not there. You pergi rumah. Itu Selangor. I go to your grandmother's house. Kan? Your mother's not there lah. Your grandmother's not there. Okay, baik. Pipi tak ada Pipi tak ada. Okay, so itulah dia. Macam Singapura. Macam Singapura pula. Okay, baik. So itu di Kelantan dan Terengganu, faktor ekonomi kepadatan penduduk kerana perikanan. Yang keempat iaitu kerana apa penduduk padat? Sebab perindustrian. Maknanya banyak. Perindustrian ni maknanya perkilangan. Okay, banyak perkilangan semua. So kalau kita lihat di sini, sektor perindustrian mampu menyediakan peluang pekerjaan yang menggalakkan penghijrahan penduduk. Contoh, Bayan Lepas Pulau Pinang, Shah Alam di Selangor, Batu Berendam di Melaka dan Nilai Negeri Sembilan. Nilai Negeri Sembilan bukan Nilai Selangor. Oh, betul lah, Nilai Negeri Sembilan. Nilai Selangor baru-baru ni je. Okey, baik. So, kita lihat di sini. Macam mana nilai Selangor? Itulah jadi isu. Nilai jadi Selangor. Selangor dah jajah. Betul. Okey, baik. Kita lihat di sini. Contohnya Shah Alam.
Shah Alam di Selangor ni paling ramai penduduk berhijrah datang ke Selangor. Kerana apa? Kerana banyak kawasan perindustrian. Kepada para pelajar di sini, cuba tanya mak bapak kamu. Kalau para pelajar ini semua tinggal di Selangor, cuba tanya mak bapak kamu. Ataupun kalau kamu tengok, mak bapak kamu orang mana? Orang asal Selangor ke ataupun orang dari negeri Saya lain? orang Indon. Johor. Indon, Johor lagi. Saya orang Indon tu Putu. negara lain, bukan negara. Orang Subang. Nampak. Kemudian ada juga Ayah yang orang datang Selangor juga. ada orang Perak, mak dia orang Perak, ayah dia orang Melaka. Ada yang ayah dia orang Kelantan, ada orang Terengganu. Ayah saya original Okey. Selangor. Jadi kalau kita lihat, ayah kamu orang Perak ke Terengganu Negeri Sembilan kan. Tapi kenapa datang ke Selangor? Kerana Selangor banyak perindustrian. Ya, banyak peluang pekerjaan. Jadi itu sebab berlakunya hijrah peluang pekerjaan yang menggalakkan penghijrahan para penduduk. Nampak tak? Jadi bila kita jumpa semua negeri, orang semua negeri kumpul kat Selangor kan, cikgu jumpa macam-macam orang. Iya. Contohnya kan, pernah cikgu jumpa, cikgu hari tu pergi ke Negeri Sembilan. Cikgu pergi ke Negeri Sembilan, kemudian ada kawan Negeri Sembilan dekat office tau. Kawan Negeri Sembilan kat office tu, tiba-tiba ada orang Kelantan datang. Orang Kelantan datang kata apa? Bang, ni kahwin nak minta kijau ni. Okey, kenapa? Bang, ini kahwin ada bawa buah. Bawa buah. Buah apa tahu? Sebenarnya buah mempelam. Buah mempelam Jadi orang Negeri Sembilan kata apa? Ini buah. Lepas tu dia fikir, aku kena cakap Kelantan ni. Mempelam buah apa? Oh, buah mempleh. Ini buah mempleh. Itu lain cikgu. Lepas tu yang Kelantan cakap apa? Baik, kita tak sebut dia buah pleh, baik. Kita sebut dia buah pauh, baik. Kan? Tergelak satu office. Dah salah sebut. Kan? Jadi kalau kita lihat di sini, percampuran logat negeri-negeri ni kerana apa? Semua orang berkumpul di tempat-tempat yang berpenduduk padat ini, seperti Negeri Sembilan, seperti Selangor. Yes. Dan untung kamu sebenarnya. Okey. Contoh macam cikgu kan. Korang beruntung. Cikgu walaupun memang sebenarnya orang Malaysia, tapi cikgu lahir di Amerika. So cikgu orang Amerika. Orang Malaysia datang Nak Selangor. juga. Cikgu saya lahir di Norway tak apa. Norway Sian kau. Norway. Saya Sian kau lah. Norway. lah. Cikgu, Oh Norway. Ingat Norway. Norway tu tak jalan. cikgu, saya lahir dekat Greenland, cikgu. Greenland Oh. Okey, baik. Ni saya Saya lahir lahir kat Palestin. Okey. saya lahir kat Korea ni. Cucu BTS ni. Alah, nak Korea juga. Okey, baik. Baik, so kita telah lihat dua faktor kepadatan penduduk dua faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Yang pertama, faktor fizikal, yang kedua iaitu faktor ekonomi. Okey. Dan faktor yang ketiga kita nak lihat di sini iaitu faktor sosial. Faktor sosial ni maknanya apa? Faktor kemudahan sosial. Background tu real ke? Real. Laut ni. Lepas ni sekarang terus keluar nak pergi mandi. Nanti ada ombak nanti Ada ombak. Jangan kan. Okey. Bukan pantai yang kuat ke. Betul. Ini kat belakang ni, kat Hawaii. Cikgu dah pergi merentas negeri dah ni, merentas negara. Amerika. Yalah Amerika. Cikgu datang sini naik bas je. Okey, baik, kita teruskan. Sekejap nak saman. Faktor sosial. Okey. Macam mana rentas negeri? Cikgu naik flight. Kan cikgu ada flight sendiri. Kan cikgu selalu bawa korang naik flight. Rafiq Airline kan. Kan cikgu bawa kan. Ya, Unlimited seat. Dekat atas Unlimited seat tu. Unlimited seat. Dah lupa kan. Mana korang nak cari cikgu yang ada flight sendiri? Risau. Lain Risau sama kadang. Flight palsu.
Grafik Okey. yang lain je. Baik. So kita lihat infrastruktur. Okey, kemudahan infrastruktur. Ya, okey. Baik, kawasan yang mempunyai kemudahan seperti apa tahu? Ada bekalan air, ada elektrik, ada kemudahan telekomunikasi, ada kemudahan pengangkutan. Inilah kawasan okey yang menjadi tumpuan penduduk. Kawasan ini okey sebab apa tahu? Semua ada. Bayangkan tak payah pergi jauh lah Kalau rumah kamu tak ada wifi, tak ada internet, kan? Memang kau orang cakap apa? Ya, jomlah pindah. Ya, aduh, penatlah duduk You sini tak mobile ada lah. tak ada internet, tak ada wifi. Itu baru satu. Tak ada internet, tak ada wifi. Kan? Jadi kamu akan minta ayah kamu, jom kita pindah ke tempat yang ada wifi, yang ada at least you mobile ke apa kan. Kenapa kena pindah tu? Kenapa? Kenapa kena pindah? Habis tu dah kawasan tu tak ada line. Wifi Kan? jiran kan ada. Iyalah, takkanlah ujian jiran pula kan. Jadi itulah kelebihan Buat cik infrastruktur. saya pun guna wifi jiran. Wifi jiran minta izin dengan jiran tak? Kena minta izin Tahu dia. okey. Buat cik saya ke saya. Okey, baik. Kemudian kalau kawasan pedalaman berpenduduk jarang. Kerana apa? Tidak mempunyai kemudahan sosial yang lengkap. Kawasan remote area kawasan yang pedalaman ni memang penduduk tak ramai. Sebab apa? Sebab tak ada kemudahan itu. Tak ada kemudahan air kena ambil daripada air sungai. Macam cikgu ambil air belakang je. Okey, ambil air laut. Ambil air laut masak buat minum. Kemudian ambil elektrik kan. Ambil air kecil. Jadi inilah dia. Kawasan-kawasan. Ya, betul salty. Kan? Tapi cikgu akan jemur lah. Bila jemur nanti, kan air tu nanti garam turun bawah, air atas jadi tawar. So ambil garam tu untuk masak. Ambil air tu untuk minum. Cikgu lepas nampak habis tak? ni cikgu mandi seorang-seorang. Yes. Lepas ni cikgu nak mandi. Korang jangan kacau. Cikgu nak mandi. Nak mandi laut. Tak bosan seorang-seorang. Okey. Biasalah kan. Kan. Bab kata dia orang apa? Single is better. Kan? Single is better okey, baik. Okey. Baik. Kemudian faktor sosial yang kedua iaitu apa tahu? Pendidikan. Kawasan yang mempunyai kemudahan pendidikan seperti ada pusat pengajian tinggi seperti ada universiti, itu memang menjadi pilihan. Contohnya di UPSI, di Tanjung Malim ada Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim dan ada UTM di Skudai Johor dan juga di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Bangi. Bangi memang padat. Okey, kemudian Skudai Johor pun jadi bandar. Kemudian juga Tanjung Malim pun jadi bandar. Sebab apa? Banyak pelajar-pelajar yang datang ke situ untuk belajar di universiti-universiti tu. Maka penduduknya ramai. Skudai tu apa cikgu? Apa dia? Skudai. Skudai tu satu daerah di Johor. Ya, nama tempat. Skudai di Johor. Tak pernah Jadi dengar. tak pernah dengar cuba dengar. Skudai. Dengar Skudai. Okey dengar. Okey baik. Okey baik. Kan? Kesian korang dapat cikgu tak betul ni kan. Okey. Okey. Baik. Takkan seperti kan. Okey. Sama-sama okey. masuk air. Sama-sama masuk air. Okey, jom kita tengok. Baik, ada satu soalan Sekiranya anda diberi pilihan untuk tinggal di sesuatu kawasan, kawasan manakah yang akan anda pilih? Adakah kawasan yang ada pendidikan, kawasan yang ada infrastruktur, kawasan yang ada banyak faktor ekonomi atau kawasan yang ada banyak faktor fizikal? Yang mana satu kamu nak? Faktor fizikal. Faktor fizikal iaitu Betul. kawasan bertanah pamah ke bergunung ganang. Social. Sama. Saya nak sosial. Faktor Social. sosial. Tapi Jainisha dia pilih ni Gunung Ganang sebab boleh sengit. Kalau nak sengit tak payah pergi Gunung Ganang, duduk rumah pun boleh. Duduk rumah boleh. Okey. So latihan dia begini.
Latihan dia begini. Buat macam ni, kemudian kamu sengitkan kepala. Kemudian sengit aja. Berjalan pun sengit aja. So memang boleh sengit. Kejut orang. Lain macam. So Nanti itu dah cara, terbiasa sengit terus nanti. jadi boleh jadi sengit. So sengit, sengit macam tu pun boleh, tak ada masalah. Takkan kepala je Kan? sengit. Kan. Tapi selalunya kita selalu buat sengit, betul tak? Kita selalu buat sengit bila kawan-kawan cerita kan. Lepas tu, kau tahu tak Doraemon tu telah berjaya mengalahkan raksasa tau. Kamu pun buat sengit macam ni. Ya ke? Yang Ya ke? pada atas. Kan? Lepas tu kamu cakap apa? Kena kencing aku ni. Teruk betul kau ni. Jadi kan selalu kamu akan macam tu kan. Bila kawan kamu cerita pelik-pelik, kamu akan sengit. Ya ke? Dia macam tu kan. Jadi itulah. Dan selalu juga orang sengit, okey, iaitu bila apabila dalam exam. Selalu juga orang sengit tahu. Bila dia nak jawab soalan kan. Dia jawab soalan, okey, dalam bilik peperiksaan tu tengah jawab kan, asing-asing meja-meja kan. So dia asing, kemudian dia akan sengit. Tengah fikir jawapan. Dia macam sebut. Betul tak? Betul tak kamu sengit sengit tu maknanya kamu berfikir. Kan? Itu kamu berfikir sebenarnya. Setuju tak? Ramai tak yang sengitkan kepala masa bila menjawab soalan? Dalam soalan exam. Ya, jangan tegur. Sebab cikgu pernah jaga exam. Cikgu pernah join. Ada seorang Ramai budak. budak sengit. Ramai budak, dia tengah jawab tau. Dia tengah jawab, kemudian dia sengit tau. Cikgu tengah meronda. Cikgu tengok dia sengit kan. Cikgu pun datang kat dia. Lepas tu cikgu pun join. Cikgu join dia tau. Lepas tu dia pun, Ada apa kat atas tu? lepas tu dia kejut. Kenapa cikgu? Kau tengok apa? Kan? Lepas tu, tak cikgu, saya tengah cari jawapan. Ada jawapan kat mana? Cikgu tanya dia, ada jawapan Ya Allah. Cikgu. Dia buat research tu. Jadi sengit bila salin. Betul. Itu pun sama juga. Saya sengit bila salin nota, betul tak? Bila salin nota kamu akan sengit. Waktu tulis pun. Waktu tulis pun sengit. Kan. Tak pernah lagi cikgu tengok orang, jarang lah orang yang menulis dia berdiri tegak ataupun duduk tegak kemudian dia tulis macam dia. Tu jarang. Biasanya dia akan sengit macam tu kan. So itulah pengalaman kamu semua. Impossible Impossible. Yes. Okay. Baik. So itulah faktor-faktor pendidikan. Okay. Baik. Kita tinggal apa lagi ni, iaitu dasar kerajaan. Pasal saya tengok orang banyak sengit. Ada je dia. Okay. Yang terakhir kita nak lihat di sini iaitu pembukaan bandar baru, dan kita nak lihat faktor keempat. Faktor keempat, okey, untuk kenapa taburan penduduk berbeza-beza kerana dasar kerajaan, iaitu kadang-kadang kerajaan telah membuat ataupun membuka bandar-bandar baru. Maknanya okey, kerajaan banyak buka bandar baru supaya dapat menarik lebih banyak penduduk untuk berhijrah ke bandar baru. Contohnya Putrajaya. Bila kerajaan pindahkan daripada pusat pentadbiran di Kuala Lumpur, pindahkan ke Putrajaya, kawasan Putrajaya itu menjadi kawasan yang berpenduduk padat. Ramai yang datang di Putrajaya dan bekerja di situ. So pembukaan bandar juga menjadi punca kepada dasar kerajaan untuk menyebabkan taburan penduduk menjadi padat. Dan yang kedua iaitu pewartaan hutan simpan. Okey, baik, siapa tahu apa maksud pewartaan? Pewartaan. Okey. Baik. Okey, kalau kamu yang mana yang tak tahu, okey, sila take note bahawa pewartaan ini bermaksud perisytiharan. Perisytiharan.
Cikgu sense awak ialah saya. Okey, Cik baik. perempuan. Ah, Dia per Tolong jangan jumpa dia mak. Sebab dia okey. jaga dia tanda tu macam dua kelas dia tak ada. Oh. Cikgu jawab. Ya. Kan? Dia tak mute. Ya Allah. Itulah kan. Dia tak mute kan. Cikgu tu jawablah. Dah ada soalan, cikgu jawablah kan. Dah ada soalan. Siapa nama cikgu sekolah sains, cikgu sains awak? Oh, cikgu. Cikgu jawablah. Okey, baik. Okey. Aduh ya. Okey. Kita lihat di sini. Okey, pewartaan di situ bermaksud apa? Perisytiharan. Perisytiharan hutan simpan dan taman negara. Baik. Tindakan kerajaan mewartakan ataupun mengisytiharkan kawasan-kawasan tertentu sebagai hutan simpan dan juga taman negara demi kelestarian alam menjadikan kawasan itu berpenduduk jarang. Sebab apa? Kawasan itu ramai penduduk akan keluar daripada kawasan itu. Sebab kawasan hutan itu telah menjadi kawasan taman negara dan hutan simpan. Contohnya taman negara di Pahang, taman negara di Pulau Pinang dan hutan simpan Royal Belum Perak kan. Kawasan tu dulu ada orang asli tau. So apabila kerajaan isytiharkan, okey kawasan ini akan diisytiharkan sebagai hutan simpan untuk memelihara kehidupan-kehidupan yang ada dalam hutan ini, maka penduduk-penduduk orang asli dan yang ada kat situ kena pindah keluar. Tak ramai yang tinggal kat situ, semua ramai pindah keluar. Jadi itu menjadikan kawasan itu berpenduduk jarang. Okey, berpenduduk jarang. Dan satu lagi, ya orang asli tinggal kat hutan. Ya betul, orang asli. Tapi sebenarnya sekarang tak dipanggil orang asli ya dia buat rumah kat dalam hutan. Dia buat rumah kat dalam hutan Sekarang tak panggil orang asli. Sekarang dipanggil orang apa? Sekarang ni orang asli dipanggil okey. Ya, masih ada, yes. Tak, sekarang dipanggil orang asal. Okey, orang Orang asal. hutan. Bukan, orang hutan tu kalau kau masuk hutan kau pun dipanggil orang hutan, pandai. Okey. So, dia dipanggil orang asal. Sebab apa kena tukar cikgu? Sebab orang asli, nanti kalau dia orang tu orang asli, kita ni apa? Orang tiruan. Kita ni orang fake. Habis dia orang asli, kita fake. Kan? Apa? Kita made in China ke? Fake product. Fake product. Kan? Bukan. Sebab itu ditukar kepada orang asal. Bukan orang asli. Okay. Baik. Tapi cikgu kalau dia pergi mana-mana tak adalah orang panggil dia orang asal kan? Tak adalah. Okay, tak adalah. Okay. Baik. So kita lihat dasar kerajaan yang ketiga di sini iaitu apabila kerajaan membuka tanah rancangan. Di mana kalau kita lihat pembukaan kawasan pertanian seperti rancangan tanah persekutuan di Felda mungkin kamu ingat kot ada kawasan-kawasan yang dipanggil Felda, dan Felda itu sebenarnya kawasan pertanian yang luas menyebabkan kawasan itu menjadi berpenduduk sederhana padat. Contohnya Felda Kampung Sertik di Pahang dan Felda Sahabat di Sabah. Felda ni banyak kawasan Felda ni ialah kawasan pertanian dan disediakan kampung-kampung dan rumah untuk mereka menjalankan pertanian di tempat-tempat tersebut. So dasar kerajaan ini ada 3 iaitu pembukaan bandar baharu, pewartaan hutan simpan dan juga tanah rancangan telah menyebabkan bilangan penduduk berubah. Ada yang padat, ada yang jarang, ada yang sederhana padat. Jadi kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini kalau kita lihat iaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. Faktornya ada 4. Faktor fizikal, faktor ekonomi, faktor sosial dan dasar kerajaan. So ada 4 Dan dari sudut faktor fizikal, tanah pamah, tanah tinggi, pinggir laut dan saliran. Tanah pamah memang ramai penduduk, tanah tinggi jarang penduduk, pinggir laut dan saliran sederhana padat penduduk dia. Itu faktor fizikal. Kemudian untuk faktor ekonomi, kawasan pertanian, kawasan perlombongan, penduduk dia padat.
Kawasan perikanan sederhana padat. Kawasan perindustrian lagi padat. Okey. Kemudian untuk faktor sosial, kalau ada infrastruktur yang baik, kawasan yang ada pendidikan, memang dia kawasan yang menjadi padat penduduk. Dan kawasan yang ada dasar kerajaan seperti kerajaan membuka bandar baharu, kerajaan mewartakan hutan simpan dan taman negara, serta kerajaan membuka tanah rancangan, itu menyebabkan perubahan bilangan penduduk. Kalau kerajaan buka bandar baru tu padat. Kalau kerajaan buat wartakan hutan simpan dan juga taman negara, maka kawasan itu menjadi kawasan jarang penduduk. Kalau kawasan tanah rancangan Felda tu, kawasan itu sederhana padat. Jadi itulah dia faktor-faktor taburan penduduk di Malaysia. Maka dengan itu, kamu telah habis bab yang ke-8. Itulah yang kamu pelajari. Okey. Cikgu ada buat nota geografi ke? Sebenarnya tidak. Namun cikgu tak buat nota geografi. Tapi sebenarnya, terus terang cikgu cakap, di bahagian bawah bab kamu ni, iaitu imbas kembali ni, ini pun sebenarnya telah menjadi satu nota ringkas yang sangat baik. Ini menjadi satu nota ringkas yang sangat baik. Simple dan juga kamu mudah faham. Simple dan mudah faham. Tapi kalau kamu nak, nantilah. Cikgu akan membuatkan satu nota geografi untuk kamu dan cikgu berikan kepada kamu. Sejarah tak ada buat nota. Sejarah cikgu bagi nota. Okey, ya. Ya, ada tanya tempat. Nak semua bab combine. Yes. Yes. Terbelah buka perempuan tu. Itulah. Ini, jap. Ini dia Widya ni kan? Ya Allah. Okey, cikgu. Okey. Ya, betul. Esei kena ada isi dengan huraian. Okey. Jangan risau. Okey, oleh kerana ramai yang concern, cikgu kita dah bab 8 cikgu tapi tak ada latihan, kemudian tak tahu nak buat soalan esei. Jangan risau. Next class kita dah tak masuk bab 9. Kita akan stop kat situ dan next class kita akan buat latihan. Cikgu ajar macam mana nak jawab soalan esei, soalan struktur dan juga soalan-soalan objektif melalui teknik tembak. Puh. Okay. Boleh? Next class. Okay. Adam. Okay. Mak kamu marah. Tapi kamu bangga tak dengan diri kamu dapat C? Bangga kan? Itu dah cukup baik. Siapa lagi nak puji diri sendiri selain diri sendiri? Betul? Siapa nak puji diri kita sendiri melainkan diri sendiri? So, puji diri kamu. Puji diri kamu. Tapi jangan bagi tahu orang. Kalau kamu bagi tahu orang, itu yang menyebabkan orang kata kamu flex, kamu berbangga. Betul. So jangan bagi tahu orang. Bagi tahu diri sendiri. Aku bangga diri aku ni, bagus aku. Macam tu. Tapi jangan bagi tahu orang. Weh, kau tahu tak aku bangga diri aku. Jangan buat macam tu. Okey. Jangan buat macam tu. Okey, nanti riak pula. Cikgu baru nak ajar form 2 cara tembak. Okey, sebenarnya semua cikgu ajar cara tembak ya. Kalau tak minggu ni exam tapi PKP ya. Cikgu ajarlah saya tembak, boleh? Okey. Okey, pegang pensel macam ni ataupun pen macam ni dan buat macam tu. Tak adalah. Okey. Tembak. Saya dia jadi form 3 kakak saya diam. Ya, tak ada tak pelik pun. Untuk sejarah form 2 ada berapa bab? Sejarah form 2 ada 10 bab. Sejarah form 2 ada 10 bab. Tapi best sebab 10 bab tu dia ada Kesultanan Melayu Melaka. Ada Hang Tuah dan banyak lagi. So best. Kan? Yang paling penting ada saya kan. Dan Daing kan. Dan lah Daing. Yelah Daing, baiklah. Okey. Okey. Itu berkaitan dengan itu berkaitan dengan geografi pada petang ini. Okey. So ingat pada minggu depan kita akan buat latihan daripada bab-bab yang kita telah belajar dan please join. Okey, cikgu akan ajar kamu cara menjawab soalan objektif, soalan struktur dan juga soalan esei. Okey guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua.
Dah habis dah. Bye, terima kasih. Oh, dah habis Bye dah, bye. cikgu, terima kasih. Okey, Bye. bye. Sama-sama, bye. Tempat tadi. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye. 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 Saya tak perasan dah habis. Tak perasan dah habis Form tu ada banyak bab. Bye.